Rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati pertemuan yang diadakan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang sedang bergolak, kita doakan agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, hari ini 20 hari bulan April 2022 bersamaan dengan 18 Ramadan. Berarti Ramadan lebih kurang 12 hari saja lagi. Maka tidak lama lagi dah kita akan berada di pengakhiran bulan Ramadan. Dan bila akhir bulan Ramadan menghampiri, maka Nabi SAW akan memaksimumkan qiyamul lailnya, akan memenuhkan jadualnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah tuan-tuan perempuan berbekalkan semangat di 15 hari terakhir, 12 hari terakhir ni untuk sama-sama kita terus memaksimumkan ibadah, memaksimumkan ketaatan, menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang menjauhkan diri daripada perkara lara. Kalau kita baca surah Mukminun, ya, surah Mukminun juzuk ke-18, permulaan juzuk 18 pada surah Mukminun. Di awal surah itu Allah bagi tahu ada 6 karakter manusia yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dalam surah Mukminun permulaan juzuk 18. Hari ni Ramadan ke-18, buka juzuk 18, Allah bagi tahu orang yang berjaya ada 7 karakter, ada 6 karakternya, ada sifatnya 6. Pertama, solat khusyuk. Kita nak jadi orang iman yang berjaya, kita berada di bulan Ramadan di pengakhiran ni, kita nak solatnya khusyuk. Kata Imam Ghazali ataupun kata Abu Laith As-Samarqand dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, macam mana nak khusyuk dalam solat? Ada 5 cara. Cara kita nak didik hati dalam solat tu. Yang pertama, hudurul qalb, datangkan hati. Dalam hati. Masa sembahyang ni, Allahu Akbar, tarik hati duduk dalam. Yang kedua, mesti ada tafahum. Faham. Kalau tak faham, mana nak khusyuk? Kalau setakat layan je, sedapnya ustaz baca. Itu kalau nasyid pun mata hitam hilang. Makan ikan patin masak tempoyak pun mata hitam hilang. Sedapnya ustaz baca sampai hilang mata hitam. Itu sedap bacaan tapi tak faham maksud. Itu bukan khusyuk, itu layan. Kita nak khusyuk, faham baik-baik kata kenapa kita sembahyang. Jadi nak khusyuk mesti ada hudurul qalb, datangkan hati. Yang kedua, tafahum, faham. Yang ketiga, mesti ada perasaan khasyah, takut. Yang keempat, mesti ada perasaan haibah, hebatnya Allah Ta'ala. Yang kelima, mesti ada perasaan ta'zim, besarkan Allah. Yang keenam, mesti ada rasa haya, malu. Ya. Yang ketujuh, mesti ada perasaan raja,
pengharapan. Itu tips nak khusyuk, kata Abu Laith Samarqand dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi yang pertama kata Allah Ta'ala dalam surah Mu'minun juzuk 18. Hari ni 18 Ramadan. Kita cerita bab 18 ni. Apa yang Allah sebut sifat orang yang beriman yang berjaya. Pertama, solat khusyuk. Kalau solat tak khusyuk, yalah memang solat, tapi kurang berjaya lah, tak khusyuk. Jadi kita nak jadi orang yang khusyuk dalam solat ni. Satu. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka yang berjaya adalah orang yang meninggalkan benda lara. Waalaikumsalam kepada Siti Maisarah, terima kasih hadir. Kepada Masli Amira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Salidah Saleh, Jamaliah Rosni, Siti Anisah Masno, waalaikumsalam Kak, masya-Allah, terima kasih hadir. Makcik Siti Atikah Tukimin daripada Melbourne. Surah Al-Mu'minun bukan ayat 18 Makcik Siti Atikah, tetapi juzuk ke-18, juzuk ke-18 Surah Mu'minun juzuk ke-18, berkisar tentang orang yang berjaya. Yang pertama, solatnya khusyuk. Yang kedua, tinggalkan benda lara. Benda lara tinggalkan. Tengok apa cerita-cerita yang melarakan. Tidak ada nilai pengajaran, tidak ada nilai pembelajaran. Jadi benda lara pure ni gelak aja. Tak ada apa-apa manfaat yang kita boleh ambil. Maka hati-hati. Sebab benda lara boleh menyebabkan hati keras. Banyak gelak, hati keras. Satu, dua. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berjaya, yang ketiga, orang beriman yang berjaya, dia mesti bayar zakat. Sekarang ni tengah bersedia nak terima duit KWSP. Semua orang semua gatal tangan ni. Ya Allah, nak dapat zakat. Tak sabar-sabar nak dapat zakat. Ingat, dapat duit 10,000, maka kena keluarkan zakat 2.5% sebanyak RM250. Bila RM250 tu layak dikeluarkan zakat, maka sepatutnya kita dah bersedia RM250 untuk dikeluarkan zakat. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa lah nak kena bayar zakat? Saya ni hutang banyak, Ustaz. Oi, kita kena tanya balik, hutang tu hutang yang sebab apa? Kalau hutang benda-benda seronok, contohnya beli microwave, benda yang seronok, benda seronok. Beli laptop ke, beli iPhone yang baru, yang seronok. Jadi benda yang menyebabkan kita berhutang atas benda yang seronok, maka jangan kita tolak zakat. Sepatutnya kita biar berhutang sebab nak bayar zakat. Bila bayar zakat, dia kata dia berhutang, tak payah bayar zakat. Tapi selagi ada hutang, dia duduk buat hutang lagi. Setengah ada hutang ni, tambah hutang. Tak ada hutang lagi, tambah hutang. Dah tahu ada hutang, pergi tambah hutang. Disebabkan hutang tu, tak bayar zakat. Apa kalau macam tu sampai kiamat, tak bayar zakat. Pasal rumah tak habis bayar, kereta tak habis bayar lagi. Habis tu haji boleh pergi pula. Nampak tak? Jadi zakat ni senang macam ni je. Kalau solat, kita cari alasan kenapa nak solat. Kalau puasa, by default, memang kita puasa. Ke kita cari alasan, Ustaz, ni saya tak nak puasa lah. Sebab apa? Sebab saya kan Ustaz, dia nak cari alasan tak nak puasa. Sama juga, apa perasaan kita kalau orang cari alasan tak nak solat? Pemalas lah kau ni. Semayang lah. 5 minit je. Takkan 5 minit pun tak boleh semayang. Allah bagi kau jantung macam-macam. Kita pandang sini sebagai orang yang tak solat. Sama juga dengan zakat. Kita tak akan tanya, awak tak solat sebab awak musafir. Kita tak akan yelah, selalunya kita tak akan bersangka baik. Kita terus bagi terus. Kau tak solat, biar betul. Kita marah dia tak solat. Puasa pun sama. Teruknya makan depan orang. Kalau kita tak puasa sebab kita musafir, kita sakit, kita makan pun sorok-sorok, makan dalam kereta, dalam van, masuk kat belakang bonet, makan McD, Burger King. Kan? Ada yang makan burger dalam kereta. Dia kata bila order untuk anak dia, rupanya untuk bapak tu. Pasal dia orang musafir. Musafir tak apalah makan. Tapi tak makan depan orang tau. Tak makan. Pergi R&R tak makan dekat tempat makan tu pasal malu. Ya Allah, Akbar Ramadan. Apa makan depan orang? Pahal bang. Makan kat belakang. Kan? Tapi tang zakat, tak malu pula tak nak bayar. Saya tak bayar zakat pasal saya banyak lagi hutang. Wahai Allah, banyak cantik. Bayar hutang. Bayar hutang. Bayar zakat. Zakat ni kita kena faham macam kita nak solat dengan puasa lah. Itu kan rukun Islam. Rukun Islam ni memang kena buat lah. Kalau tak buat, tempang lah rukun tu. Rukun Islam ada 5. Syahadah,
puasa, syahadah, solat, puasa, zakat, haji. 5. Habis tu kita terbalik pula. Kita syahadah, solat, puasa, zakat. Haji. Ada pula. Zakat tak buat. Zakat tak bayar. Bayar zakat bang, kak. Bayar. Wah cantik. Ya tu, ya Kak Zai. Wah banyak cantik. Dia tak nak bayar zakat tu. Flat screen ada. Home theater ada. Apa lagi ada? Oh, macam-macam. Rumah dia kalau selagi barang ada, selagi tu adalah dia beli. Lepas tu dia consider dia hutang. Ingat, zakat mesti bayar sebab ciri orang yang berjaya nombor 4, nombor 3 ni adalah orang yang bayar zakat. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Yang keempat, wallazina hum lifurujihim hafidhun. Yang keempat, orang yang menjaga nafsunya, iaitu yang memberi perhatian kepada orang yang selayaknya untuk diberikan kasih sayang. Dia tak mencari kasih sayang di luar dengan orang lain. Dah tahu laki orang, bini orang, jangan cari kasih sayang, jangan cari hal. Kan lebam biji mata kata. Bini orang jangan diusik kalau lebam biji mata kata Syarif Dul. Kata Sudin. Nanti lebam biji mata sebab jangan kacau bini orang. Sebab ini berlaku di pejabat-pejabat tau. Dia pejabat-pejabat puasa tak puasa, dia bukan kira. Ya Allahu Akbar. Yalah kalau di rumah dengan isteri 4 jam je. Itu pun 2 jam jalan, 2 jam siap. Dapat 2 jam je sembang dengan isteri di rumah. Tapi di pejabat sembang dengan office mate 8-9 jam, 24 jam tengok. Ingat sebelum kita nak buat tak baik dengan bini orang, fikir bini kita di rumah. Apa perasaan kita kalau orang lain buat tak elok dengan isteri kita? Jadi sebab tu kena jaga nafsu ni sungguh-sungguh. Ingat, depan kita ni anak orang, depan kita ni isteri orang lain. Sebagaimana kita nak anak kita, nak isteri kita dijaga di tempat lain, maka jagalah orang lain punya hak depan kita ni. Ingat, ingat. Itu saya saya pegang sungguh-sungguh benda ni. Masa saya kerja dulu, saya pesan pada office mate, jaga depan kita ni bini orang, depan kita ni anak orang. Kita tak nak bini kita dan anak kita orang lain buat tak elok. Jaga hak orang lain depan kita ni. Allah akan jaga anak-anak kita. Itu prinsip dia. Baik, 4. 5. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang bila diberikan amanah dan tanggungjawab, dia langsaikan kasih habis. Ini sifat orang yang berjaya daripada Allah Ta'ala yang beritahu kita firman-Nya dalam suratul Mu'minun. Ada 5-6 sifat orang yang Allah sayang. Iaitu orang yang bila diberikan amanah, dia tunaikan sehabis baik. Kita ada tanggungjawab sebagai seorang anak, ada tanggungjawab sebagai seorang suami, ada tanggungjawab sebagai seorang isteri, ada tanggungjawab sebagai seorang pekerja kepada majikan, ada tanggungjawab majikan kepada orang yang di bawahnya bekerja, ada tanggungjawab untuk bayar hutang, ada tanggungjawab sebagai jiran, ada tanggungjawab sebagai komuniti di masyarakat, ada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Banyak tanggungjawab kita ni. Maka orang yang beriman yang berjaya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia jaga amanah ni sungguh-sungguh. Dia tunaikan segala tanggungjawab yang orang berikan pada dirinya. Kalau kita nak berjaya, tunaikan tanggungjawab. Bagi para suami, jangan biarkan isteri kita keseorangan dalam membiayai perumahan. Itu bukan hak mereka. Itu bukan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab suamilah yang membiayai kos pentadbiran rumah. Kena kerja, kena cari duit lebih. Biar tak apa isteri tu kalau boleh dia kerja tolong sikit je. Suami kena kerja all out. Kalau tak ada duit, kena ikhtiar. No money, no problem. No initiative, big problem. Kata orang Jawa lah. Kalau tak ada duit, tak apa. Tapi ikhtiar. Kalau tak ada duit, tak apa. Small matter. Boleh usaha. Tapi kalau tak nak usaha, big problem. Big problem. Saya kalau ada orang, dulu saya pernah ikut orang buat agihan zakat. Kita tanyalah apa masalah awak. Saya ni ustaz, bukan apa ustaz. Kerja situ orang tak suka, kerja sini orang tak suka, kerja sana orang tak suka. Jadi tu yang saya jadi asnaf zakat forever ni ustaz. Nanti kalau saya tak jadi asnaf zakat, siapa nak terima zakat? Dia kata, ewah banyak cantik. Kenapa orang tak suka? Kalau orang tak suka, jangan salahkan orang yang tak suka. Yang ni, awak kena ubah attitude, ubah diri supaya orang suka, supaya awak boleh mula start membayar zakat. Kalau awak asyik terima zakat, bila awak nak membayar zakatnya? Saya marah. Jadi maksudnya itu tunaikan tanggungjawab sebagai suami untuk membiayai kos pentadbiran rumah. Jangan biarkan isteri. Kena fight sungguh-sungguh. Biar kita sebagai suami yang dipanggil beras kita beli tu. Beras.
Masya Allah. Masya Allah. Silakan Kak Azhar. Masya Allah. Dengar sambil hantar anak. Beras kita beli kat Orang Putih. Rice. We buy. We buy. We buy. We are the buyer of the beras. Gitu. Pelik Ustaz cakap bahasa putih begini. We are the buyer of the beras. Baik. Yang keenam. Allah Ta'ala sebut. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang yang berjaya adalah orang yang jaga solatnya. Tadi khusyuk solat ni jaga solat. Khusyuk solat upon solat, masa solat. Tapi jaga solat sebelum solat dan selepas solat. Maksudnya sebelum solat kita dah ready untuk solat. Lepas solat kita dah bersedia untuk menjaga akhlak kita supaya solat yang kita lakukan tadi tidak ada cacat celanya, tidak ada kesan buruknya. Yalah, kalau kita solat tapi masih buat maksiat, kalau kita solat masih menipu orang, kalau kita solat masih berselera nak curi duit orang, maka solat kita rosak. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya solat boleh mencegah manusia daripada dosa dan kemungkaran. Tapi lagi solat, lagi rasa nak buat maksiat. Apa yang salah ni? Salah solat dia ke? Khusyuk dalam solat tak ada dan dia tak jaga solat. Dia tidak berusaha untuk menjaga solat. Ustaz, saya solat-solat juga, tapi rasa nak buat maksiat tu makin membuak-buak. Jadi perlu ke saya solat lagi? Masalahnya bukan solat tu yang salah. Awak tu yang tak nak bersungguh solat. Awak tak nak cari jawapan di sebalik solat yang boleh mencegah daripada dosa dan maksiat. Awak tak malu depan Allah Ta'ala. Awak minta kepada Allah Ta'ala pengampunan. Tapi awak seringkali mungkiri dosa, mungkiri janji yang awak lafazkan di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perempuan. Maka betapa dahsyatnya manusia. Ada setengah manusia yang sanggup untuk mengetepikan janji-janji manisnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kita menyambung bacaan kita, itu dipanggil 6 sifat. Siapa-siapa boleh tolong tulis kat bawah tu? 6 sifat orang yang berjaya dalam surah Mukminun juzuk 18 ini. Yang pertama, solatnya khusyuk. Yang kedua, lara ditinggalkan. Yang ketiga, zakat dibayar. Yang keempat, nafsu dijaga. Yang kelima, amanah dan tanggungjawab ditunaikan. Yang keenam, solat dipelihara. Solat dipelihara. Ada 6. Terima kasih pada Makcik Siti. Masya Allah. Tolong tuliskan. Masya Allah. Ya, betul. Masya Allah. Terima kasih Makcik Siti. Allah Akbar. Baik. Terima kasih. Itu kalau boleh copy, hantar ke kita punya Facebook. Kita nak apa? Kita nak yang ada elemen Quran disampaikan. Ramadan kan bulan Quran. Quran dibaca, difaham, diamal, dihafal, disampaikan. Lagi mau tunggu apa? Sampaikan maksud itu. Sampaikan apa yang kita belajar. Take away point yang kita dah senaraikan ini, bawa keluar. Dan kita pegang sungguh. Kalau boleh buat kreatif sikit. Solat, S. Nafsu, N. Zakat, Z. Kita buat dia punya alfabet tu. Lepas tu kita buat ayat. Ciri-ciri orang yang berjaya. 3S, 2N, 1M. Gitu. Iaitu solat dijaga. Solat itu khusyuk. Kedua, zakat. Yang ketiga, tadi itulah saya sebut tu. Tuan-tuan perempuan buatlah sedikit yang kreatif-kreatif lah. Saya tak mahu lah nak sempat. Nak bercakap lagi, nak pergi lagi. Nanti kan tak bergerak kan. Marah pula pengurusi surau. Sebelum tu, mewakili barisan AJK Surau, saya malu-malukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Sumbangan tuan-tuan perempuan boleh disalurkan kepada Bank Islam akaun surau iaitu 050120100530 dan 38. Saya ulang balik, 0501 2010 053038. Infak dana Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Sumbangan tuan-tuan perempuan boleh terus kata Ustaz AJK, saya nak taja semua kuliah-kuliah agama dekat sini. Ada Ustaz Sabran, ada Ustaz Izmi, ada Ustaz Nazri, ada Ustaz Da'i Anas, ada Da'i Fuad. Saya nak taja semua. Boleh, tapi saya bagi RM50 je ya. Tak apa. Nanti pandailah AJK buat. Yang penting duit kita tak mampu nak berceramah, tapi kita mampu menyuburkan industri ceramah ini, menyebabkan orang lain, anak-anak kita esok masih lagi ada kesinambungannya. Kesinambungan untuk adanya kelas-kelas agama secara online macam ni, banyak atau orang dapat manfaat. Banyak sangat orang dapat manfaat. Rindulah kat USJ. Oi, Abang Singa takut Tuhan, ini memang terbaik. Nama inilah yang paling garang sekali.
Abang singa takut Tuhan. Saya betul, kita pun sama. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita jumpa. Kesinambungan ini sangat diperlukan. Ya, kesinambungan itu. Baik. Mubah, kita bicarakan mubah. Mubah ni apa tuan-tuan dan puan? Mubah ni harus. Minta komen. Mubah itu harus. Mubah terbahagi pada 3, iaitu ada mubah yang diambil oleh seseorang dengan maksud untuk bermegah-megah, menimbun kekayaan untuk menonjol diri terhadap orang lain, yang dipanggil riak. Perbuatan seperti itu adalah mungkar. Ada mubah yang tak boleh buat lah. Contohnya apa mubah? Mubah memiliki kereta. Mubah. Harus. Tapi ada orang memiliki kereta untuk berbangga-bangga. Ada orang beli kereta hanya untuk menyampaikan point A ke point B. Ada orang beli kereta hanya untuk, dia dipanggil mubah memiliki kereta. Tapi tengok cara hati kita. Kalau kita memiliki kereta untuk showing off, untuk sombong, riak, maka itu dipanggil mubah mungkar. Mubah yang tak boleh. Mubah yang haram lah. Mubah yang mungkar. Yang kedua, mubah yang disebabkan oleh seseorang mengambil barang yang halal hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini juga merupakan satu kejahatan dan maksiat yang akhirnya akan mengakibatkan dia ditahan di padang mahsyar dan dihisab sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Yang tadi tu dia buat untuk riak. Alah, saya saja je ambil kereta BMW Ustaz. Saya tak perlu pun. Tapi kalau ada kereta BMW, senanglah orang nak percaya dekat saya. Ada trust, ada percaya sikit sebab saya buat bisnes. Jadi orang boleh nampak saya punya progress. I need that car for them to see my progress. Dia cakap begitulah. Kita okey. Tak tahulah, ini ilmu marketing katanya. Kita kena ada upgrading lifestyle. Bukan upgrading itu sebagai satu upgrading, tapi itu investment untuk orang tengok iklan. Dia ni buat something, majulah. Jadi orang join dia. Jadi itu elemen dipanggil investment. Dipanggil penambahbaikan. Mustang. Saya Ford Mustang. Saya ada seorang kawan, dia pakai Ford Mustang tu. Vum, 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 bunyi. Allahu Akbar. Tapi satu je, sampai kat bumper sangkut. Itu yang saya tak boleh tu. Bumper macam ni tinggi, dia kena kona macam ular sawa tu. Okay. Ford Mustang. Saya cakap Ford Musang memang kena berjalan laju. Ni tak bergerak pun Musang, sangkut dekat tu. Sangkut dekat tombol. Bonggol. Baik. Jadi ada satu lagi mubah. Dia buat benda mubah tapi untuk nafsu semata-mata. Maksiat. Tak boleh juga. Buat sesuatu yang mubah, yang harus, tetapi hanya untuk memenuhi ke hawa nafsu saja. Sama juga, ni pun mungkar, tak boleh. Alhamdulillah, syukur sampai rumah lepas merempit ke sunat. Tanya Kak Azhar, hati-hati Kak Azhar, jangan merempit terlalu sangat. Bahaya merempit. Mudah-mudahan sampai ke tempat ke destinasinya, insya-Allah Kak Azhar. Yang ketiga, ini mubah yang ketiga. Tadi mubah riak, yang kedua tulis Yang pertama mubah riak, mubah untuk riak. Yang kedua, mubah untuk hawa nafsu. Yang ketiga, seseorang mengambil yang halal di dunia hanya perlu dan untuk beribadah. Yang ketiga, mubah yang halal, mubah untuk beribadah. Contohnya dia makan hanya untuk ibadah aja. Lepas habis solat, lapar balik, makan balik, solat balik. Lapar balik, solat, makan balik, solat balik. Dia makan, solat, makan, solat. Dia hidupnya macam tu. Hidupnya hanyalah, makannya hanya untuk meneruskan kehidupan untuk sampai solat. Ini mubah yang luar biasa hebatlah. Bahkan dia akan mendapat pahala dan pujian daripada Allah Ta'ala, dipanggil ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang mereka usahakan. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni rumah banyak Ustaz. Betul tak saya ni? Boleh tak saya ada rumah banyak? Boleh. Niat apa? Niat saya Ustaz, nanti kalau anak saya dah besar, dia tak payahlah susah-susah buat hutang Ustaz. Biar mak bapak dia buat hutang untuk anak-anak. Jadi anak-anak ni tak payahlah berhutang beli rumah. Kalau betul niatnya begitu, maka insya-Allah selamat. Tapi kalau niatnya hanya untuk menyebabkan orang lain tertindas dan rasa tertipu, maka hati-hatilah, ianya takut nanti jadi berdosa. Baik, itu dipanggil mubah. Baik, sekali lagi. Baik. Kata pengarang kitab, man talaba dunya halalan, kata Nabi SAW tulis man talaba dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah
wa ta'azzuman ala jarihi wa sa'yan ala iyalihi ja'a yaumal qiyamah wa wajhul kal qamar al-lailatal badar. Barang siapa yang mencari dunia yang halal dengan tujuan agar tidak meminta-minta. Ni dia punya niatnya. Tulis ni. Mencari dunia yang halal dengan niat untuk tak nak minta-minta orang, dikasihi jiran tetangga, memenuhi kewajipan keluarga, nescaya pada hari kiamat dia muncul dengan wajah berseri bak bulan purnama. Allahu Akbar. Yang P. Ramli nyanyi tu kan, engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah tertawan. Apa lagi saya tak tahulah. Cintaku tak keruan ke macam mana. Saya malah nak nyanyi panjang. Nanti kalau saya nyanyi panjang, Kang AJK Masjid, AJK Surau nak kena bayar lebih, Ustaz. Jangan Ustaz, royalty tinggi ke. Saja gerak marah Haji Zul, Kang. Baik, nak ceritanya orang yang kalau kerja untuk mengelakkan celaan tetangga, untuk memenuhi kewajipan, untuk tidak meminta-minta, maka mereka ini adalah orang yang datang di hari kiamat mukanya berseri-seri bak bulan purnama. Pagi ni kena dah nyanyi-nyanyi sikit. Pitching lari Ustaz. Sudah. memang sengaja larikan tu. Kalau saya betul-betulkan pitching tu, AJK marah. Nanti jangan sedap sangat Ustaz. Mahal nak bayar katanya. Saja aku. Allahu Akbar, astagfirullah. Baik, jadi kata pengarang kitab, perkara ini disebabkan niatnya yang baik dan semata-mata kerana Allah. Kalau kita bekerja kerana untuk 3 benda, tulis ni, 3 benda ni menyebabkan kita ni dapat pahala. Kita bekerja untuk tak nak minta orang. Yang kedua, kita bekerja agar jiran senang dengan kita. Maksudnya jiran tak rasa gusar lah. Kalau jiran dalam keadaan tak cukup duit, dia ada kita yang sentiasa boleh tolong. Itu jiran tenang. Ini jiran kata, aku nak tolong minta orang tolong pun, orang lain pun minta tolong aku. Sudah. Kita nak biar jiran rasa senang dengan kewujudan kita, tidak mencuri dan tidak melakukan mudarat pada orang lain. Yang ketiga, untuk kewajipan. Kewajipan sebagai suami memang kita kena kerja bagi nafkah pada keluarga. Kalau kita pun duduk goyang kaki je, tengok TV je bos je, duit. Jangan gitu, kesian bini-bini kerja daripada 8 pagi sampai 10 malam. Suami dia tak kerja, duduk tengok TV, upin-ipin. Teruk gini. Saya pernah pergi rumah untuk bagi bantuan zakat. Rumah ada flat screen, ada home theater. Saya kata, awak ni betul ke asnaf zakat? Betul Ustaz, saya asnaf zakat. Habis tu apa cerita ni? Banyak je berperabot. Saya pernah jumpa dia kahwin 4, semua asnaf zakat. Saya pun dah tepuk dahi, astagfirullahalazim. Dah tahu awak ni tak mampu. Kenapa kahwin sampai 4? Semua duduk rumah zakat. Lah Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Saya dah sampai 4 dah Ustaz. Kalau 5 mahu saya kahwin 5 katanya. Banyak. Geram rasanya. Ya, tanggungjawab tu ke mana? Tanggungjawab itu perlu pandang sungguh secara serius. Jangan dibiarkan isteri itu pula kerja. Yang punya dahnya 4 isteri kerja untuk sara dia seorang suami. Jangan gitu. Tak baik begitu. Ya Allah Akbar. Ya. Baik. Perbuatan ini mengubah perbuatan mubah menjadi amal baik, dan 2 syarat itu perbuatan dan tujuan. Maksudnya mengerjakan perbuatan harus kerana terpaksa. Jika tidak dilakukan akan menyebabkan terputusnya amalan fardu, sunat ataupun nafilah. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mengambil yang mubah, yang mana hukum mengambilnya akan jadi lebih afdal daripada meninggalkannya. Ini kerana meninggalkan mubah adalah fadilat, dan mengambilnya dalam keadaan itu adalah seperti itu adalah uzur perlu. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di sini. Dah masuk waktu isyak dah. Boleh berhenti untuk solat. Boleh kita solat sunat isyak insya-Allah. Kita berhenti pada surat 221 dalam bab mubah. Ya, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah di akhir Ramadan. Jadi mewakili barisan AJK Surau melalukan kedatangan tuan-tuan ke Facebook Surau. Jangan lupa tekan button like dan share. Terus menyumbang di sumbangan subuh kuliah, dipanggil apa? Sedekah subuh kepada surau. Mudah-mudahan ada yang mendapat kebaikan di atas pertemuan insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pada semua yang live, yang menonton TV Al-Hijrah pagi tadi. Saya live tadi dengan Ustaz Izmir, dengan Ustaz Syamsul alias. Mata dah tinggal separuh dah ni. Alhamdulillah selesai. Terima kasih di atas semua yang hadir.
Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Terima kasih Puan Siti Atikah, Kak Lin Mazdi daripada Johor Bahru, kepada Hak Akhirun Niza, kepada Amira Masli, kepada Salbiah Yahya, kepada semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin, kepada Kak Nazatun Naina. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih Kak Faridah B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.